Tanggal 5 Ogos tahun 1973, kira-kira 49 tahun yang lalu, telah diputerikan seorang bayi di kampung Pulau Rosa ini yang dinamakan Zaimah oleh ayahandanya Muhammad dan bondanya Zainab. Ini dibesarkan di kampung Pulau Rosa Hilir dengan penuh kasih sayang. Kemudian diberikan pendidikan awal di sekolah rendah di Pulau Rosa juga. Zaimah telah menyambung pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Agama Khairiah Kuala Terengganu. Setelah itu, beliau memasuki Institut Berakan di bawah kepimpinan almarhum Ustaz Abu Bakar Cik yang terletak di pinggir bandar Kuala Terengganu. Pada tanggal 1 Januari tahun 1992, ketika umurnya belum mencapai 19 tahun, beliau telah memulakan tugas sebagai seorang pendidik dengan gaji bulanan sebanyak RM75. Apabila ditanya kenapa beliau sanggup menerima jawatan itu, dengan tenang beliau mengungkap kata-kata almarhum Ustaz Abu Bakar Cik. Anda tahu duduk sini susah, tapi kalau anti dok mari, siapa lagi nak mari? Maka dengan mengayuh basikal dari rumahnya di Pulau Rosa, kekalah beliau mendidik anak-anak jemaah di Madrasah Darussalam. Selepas 5 tahun bersama Madrasah Darussalam, akhirnya beliau dilantik ke jawatan penolong kanan hal ehwal murid mulai bulan Januari tahun 1997. Pada tahun 2018, sempena sambutan Hari Guru dan Aidilfitri dan Negeri Terengganu kali kedua, Jabatan Terbiadar telah memilih beliau untuk menerima anugerah penolong kanan hal ehwal murid terpilih. Tiada siapa tahu rezekinya, hanya Allah yang menentukan. Pada tahun yang sama, iaitu 2018, di bulan Ogos, akhirnya beliau dilantik sebagai mudirah Madrasah Darussalam, menggantikan tempat ketuanya Ustaz Wan Muhammad Faizul Wan Abbas yang telah dilantik sebagai pengurus besar Duyung Marina and Resorts. Maka bermulalah tugas seorang mudirah. Beliau seorang yang suka belajar dan tidak pernah segan untuk bertanya dan meminta bimbingan. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk memajukan sekolah serta kebajikan guru dan kaki tangannya. Seorang yang sangat menghormati orang lain dan cakna akan orang bawahannya. Di penghujung perkhidmatannya, beliau kelihatan sihat secara fizikal, tetapi mungkin ada sesuatu yang beliau tidak mahu berkongsi dengan kita. Selepas tanggal 18 Jun tahun 2022, setelah melaksanakan tanggungjawab
yang diberikan oleh Jabatan Persekolahan dan Tarbiyah Negeri Terengganu semasa sambutan Hari Guru dan Aidilfitri Terengganu 2022 kali keempat. Beliau telah dinasihatkan bercuti. Jam kira-kira 10 malam 3 Julai 2022. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Sultan Nur Zahirah, kembali kepada penciptanya. Sesungguhnya aku bersaksi, engkaulah Sri Kandi Pendidikan Madrasah Istiqamah bersama Dar sehingga kejutan nadi yang terakhir, walaupun terhidang pelbagai kemewahan di luar sana. InsyaAllah engkaulah tokoh Guruda yang akan dicanang di suatu waktu yang akan dipersedui. Pada tahun 2001, beliau telah berkahwin dengan Syafi'i dan berpindah ke kampung Padang Tengger Manir mengikuti suaminya. Hasil perkahwinan bersama Syafi'i, mereka dikurniakan 5 orang anak, 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Anak lelaki sulung sedang menunggu keputusan STPM. Anak lelaki nombor 2 sedang belajar di ILP, Institut Latihan Perindustrian di Kombada. Dan anak lelaki yang ketiga masih belajar di Madrasah Darussalam di tahun 5. Umurnya kira-kira 11 tahun. Dan 2 orang anak perempuannya masih belajar di Sekolah Menengah Sultan Ahmad. Inilah rumah kediaman almarhumah Zaimah bersama keluarganya. Rumah ini dimanage sendiri oleh suaminya Syafi'i. Jadi 5 orang anaknya dibesarkan di rumah ini. Suaminya Syafi'i adalah berkebun tanah keluarga.
Marilah kita berkongsi pengalaman Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamal Ali, pengurusi ALP Madrasah Darussalam, bersama dengan almarhumah Ustazah Zaimah Muhammad, semasa almarhumah menjadi mudirah di Madrasah Darussalam. Saya mula mengenali arwah
almarhumah Ustaz Zaimah ini semenjak dia memegang jawatan mudirah madrasah. Sepanjang pengenalan dengan beliau, saya bersama dengan ahli lembaga pengarah merasa amat berterima kasih kerana beliau banyak memudahkan urusan pentadbiran sekolah. Di samping itu, dia sangat prihatin kepada guru-guru. Hampir semua mesyuarat dia akan kemukakan cadangan-cadangan untuk kebajikan guru-guru. Bila timbul isu berkaitan dengan ibu bapa, beliaulah yang akan menyelesaikan, bertemu, berbincang dengan ibu bapa. Manakala dengan pelajar dia sangat baik, sangat rapat seperti ibu dan anak. Lepasan Darussalam pada hari ini sudah ada yang berpangkat dan beliau bangga dengan kejayaan anak-anak muridnya, dan tanpa ada sedikit pun perasaan dengki. Yang sangat penting, dia tidak mengambil kesempatan daripada kejayaan murid-muridnya. Saya pernah bertanya beliau, macam mana beliau boleh berada di Darussalam yang kita tahu sekolah rakyat, allowance yang tak seberapa. Beliau sebagai bekas pelajar Institut Berakang menyatakan bahawa almarhum Ustaz Abu Bakar Cik yang hantar dia di sini, dan almarhum berkata kepada beliau, memang berada di sini bukanlah satu kesenangan, tetapi kalau anti yang tak datang di sini, kepada siapa lagi kita nak berharap. Saya boleh katakan bahawa hati dia, jiwa dia, fikiran dia berada di Darussalam walaupun jasadnya berada di lokasi lain. Sebab setiap kali saya bertanya, masa mana-mana pun saya WhatsApp, tanyalah perkara yang berkait dengan fakta, berkait dengan teknikal, beliau boleh jawab dengan serta-merta. Contohnya, bila saya tanya berapa orang yang akan pergi ke kamp peperiksaan, dia boleh jawab dengan tepat di mana, berapa orang, apa program. Jadi saya juga banyak belajar daripada beliau dalam mentadbir Darussalam ini. Walaupun beliau tidak memasuki mana-mana maktab perguruan, tapi saya percaya dia mentadbir dengan pengalaman bersama dengan murid-murid, dan juga mungkin dia mengambil iktibar dia sebagai seorang pelajar semasa belajar dahulu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau, dan saya doakan beliau damai di sana dan darjatnya semakin hari semakin tinggi, kerana dia mempunyai murid-murid yang bersaksiah sesuai dengan hadis Nabi SAW. Itulah salah satu daripada amalan yang tak putusnya pahala, ialah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada seseorang. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamal bin Haji Ali. Mentadbir atau mengurus sebuah sekolah bukanlah satu kerja yang mudah. Kadang-kadang mudir-mudirah terpaksa mengurangkan waktu tidurnya. Sekarang bagaimana pula pandangan pegawai Dana Madrasah Darussalam Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i Ghazali mengenai ketuanya almarhumah Ustazah Zaimah. Saya Muhammad Syafi'i bin Ghazali, pegawai Dana Madrasah Darussalam. Saya mengenali almarhumah semenjak ditawarkan kerja di sinilah pada tahun 2018, dan dia adalah orang yang pertamalah yang menyapa saya ketika saya mula-mula masuk kerja. Dan selepas dia naik menjadi mudirah Madrasah Darussalam, banyaklah kerja-kerja yang berkait dengan perusahaan pentadbiran. Saya dengan dia bekerja bersama, khususnya dalam berkait dengan usaha pentadbiran kewangan, dana dan sebagainya. Almarhumah seorang yang sangat komited dengan kerja, sangat cakna, berdedikasi,
dan memang sangat-sangat mengambil berat terhadap amanah yang dipikunya, sehingga ada perkongsian diceritakan bersama dengan saya semenjak menjadi mudirah ni 3 bulan duk tidur ataupun duk lena tidur, tangan atas kepala semua, nak menunjukkan dia sangat-sangat memikirkan perihal sekolah. Sebab begitu semualah. Dan di antara usaha yang diusahakan sepanjang dia menjadi mudirah, almarhumah menjadi mudirah, ialah dia mengusahakan dari sudut peruntukan kewangan menaik taraf sekolah sebanyak 2 sesi di bawah peruntukan JAKIM, yang mana hari ini alhamdulillah Madrasah Darussalam menikmati infrastruktur yang selesa lah, kelas-kelas dan sebagainya. Antaranya lagi ialah usaha dia dalam mengusahakan kader BSP dan juga perkeso untuk guru dan kaki tangan secara keseluruhannya. Alhamdulillah pikat guru kaki tangan dapat menikmati kader BSP perkeso ni semenjak 2019 lah dan sampai sekarang. Dan antaranya lagi mendaftarkan guru di bawah skema Al-Ghazali, termasuk lagi peruntukan-peruntukan yang lain lah, yang mana dia sangat komited dalam memastikan Madrasah Darussalam ini berjalan dengan lancar dari sudut operasi perjalanan sekolah dan juga kewangan. Banyaklah cerita kalau nak diceritakan, tapi cukuplah sekadar di sini. Yang boleh saya katakan, beliau sangat komited, ikhlas, dan antara pesanan yang sentiasa meniti di bibirnya ialah sentiasa menyuruh kami semua, pihak pengurusan, pihak guru kaki tangan, supaya sabar dalam apa jua tindakan kerja amanah yang dilaksanakan, ikhlas dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Ghazali. Sekarang kita dengar pula apa pendapat mantan mudir Madrasah Darussalam Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Faizul Wan Abbas mengenai almarhumah Ustazah Zaimah. Silakan apa dia Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya diminta bercakap tentang Ustazah Zaimah, mantan mudirah Madrasah Darussalam. Selepas daripada saya lah, saya sempat jadi mudir di Madrasah Darussalam dalam tempoh 5 tahun, daripada 2013 hingga 2018. Sebelum daripada itu, Ustaz Azmi Muhammad Yasin dan Ustazah Zaimah ni penolong kanang lah. Jadi zaman saya dia jadi penolong kanang. Beliau ni seorang yang sangat komited dengan kerja, seorang yang mesra, mudah mudah faham apa yang kita ajar. Dan masa saya jadi mudir dulu, saya ingat dia masa tu, dalam masa yang sama tu dia mengajar kafar. Bulan petang mengajar kafar 3 hari seminggu lah. Jadi kita tak kisahlah, sebab oleh kerana Elaung nak panggil gaji pun tak padang. Elaung sebagai guru madrasah ni tak banyak. Jadi dia dengan Ustazah Hikmah, Ustazah Hikmah pun menolong kanan kau ketika saya jadi mudir tu. Jadi oleh kerana saya dah full time situ, saya tak rasa manalah dia jadi guru kafar sebelum petang. Alhamdulillah komitmen dia, walaupun dia guru kafar pun dia memberikan komitmen yang sangat baik kepada sekolah. Saya ingat masa 2018 bila saya ditawarkan dan diarahkan oleh pimpinan untuk menjalankan tugas di tesis salah sebuah dia JLC syarikat kerajaan. Saya nak tinggal madrasah tu, saya bimbang, dan oleh kerana madrasah perlukan tumpuan sepenuhnya, jadi saya minta, bukan setakat minta lah, saya arah sebenarnya. Saya arah kepada Ustazah Zaimah dan juga Ustazah Hikmah, kepada arwah supaya berhenti kafar. Suatu perkara yang sangat besar lah bagi dia nak berhenti kafar.
Dalam keadaan lepas daripada itu tu, kerajaan menaikkan gaji kafar. Nah, kafar dia ada KWSP. Jadi Ustazah Zaimah ni dengan Ustazah Hikmah ta'alah sami'na wa ata'na. Pasal poin saya ni, dua orang ni ketika saya ada merupakan tulang belakang, tangan saya kiri dan kanan. Maka kalau dia orang bila saya tak ada tidak menumpukan sepenuh masa, jadi susahlah Madrasah Darussalam nak hidup. Jadi saya bukan minta lah, saya harap. Dan dia orang taat bahagian tu. Saya rasa bila Ustazah Zaimah tak ada ni, saya rasa pengorbanan dia tu sangat besar. Dan Alhamdulillah lepas daripada saya tak ada, yang pertama saya puji dia pasal dia meneruskan apa yang telah saya buat dari sudut good governance ataupun tadbir urus yang baik untuk sekolah. Yang kedua, banyak perkara baru yang berlaku di zaman dia. Antaranya dia committed menguruskan supaya Darussalam dapat bantuan-bantuan yang layak. Antaranya daripada Maidang per kapita tahunan. Yang keduanya bantuan kerajaan sendiri, kerajaan negeri Terengganu tahunan juga per kapita. Yang ketiga ni daripada JAKIM. JAKIM ni bantuan perbaiki bangunan. Jadi urusan tu semua atas dia belaka. Jadi dengan bantuan guru-guru, dengan pegawai yang ada di Madrasah Darussalam, menyiapkan profil sekolah, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Zaman dia, ini zaman dia. Alhamdulillah saya tengok Darussalam semakin maju di zamannya. Dan saya bila dapat berita kebetulan masa tu merasmikan mesyuarat agung di Syawangan Patah Batu Buruk menggantikan YB Ustaz Khalid. Bila kena tu dan dapat tahu bahawa dia masuk wad, saya baru tahu dia masuk wad. Dalam keadaan dia tu lama dah sakit, agak terkilang lah pasal dah nak ziarah. Dan saya dapat tahu bahawa sakit tu sakit kerana orang panggil buka hati. Dan saya perasan lah zaman saya, masa saya muda pun, memang mata dia tu memang mata nampak penyakit buka hati dah. Mata tu kuning dah. Tapi saya tak tahulah sama ada dia tu pergi cek doktor ke dok, maknanya dia tahu ataupun dia tak sedar ke. Jadi saya ingat salah satu daripada faktor yang menyebabkan mungkin kesihatan dia lebih merosot ialah komitmen dia yang tinggi kepada madrasah tu, menyebabkan kadang-kadang kalau dia ni kalau dang komitmen, maknanya kalau susah hati kau dah tidur malam mikir khas sekolah. Itu barangkali penyumbang juga menyebabkan kesihatan dia merosot lah. Jadi apa yang saya boleh kata, dia seorang yang sangat komited dengan kerja dan sangat baik kepada semua orang, termasuk kepada saya sendiri yang saya menganggap dia seorang kakak lah, tua dalam 2 tahun saja daripada saya. Istiqamah daripada zaman zaman Ustaz Azmi Yasin mudir pertama sehingga zaman saya, sehingga dia menggantikan. Itu sikit sebanyak yang saya boleh cerita tentang almarhum lah. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wan Muhammad Faizul bin Wan Abbas. Sekarang kita dengar apa kata pengerusi mudir Al-Fadhil Ustaz Hamazah Muhammad Latif mengenai almarhumah Ustazah Zaimah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemergian Ustazah Zaimah yang merupakan mudirah Madrasah Darussalam memang merupakan suatu kehilangan yang besar lah kepada madrasah dan seluruh negeri Terengganu. Beliau merupakan seorang yang sangat bersemangat lah kalau saya nak bercakap tentang
beliau. Dan mungkin saya sendiri pun tidak layak untuk menceritakan tentang Ustazah Zaimah ni, sebab saya hanya sempat bersama beliau daripada 2019 sahaja. Namun dalam perkenalan yang singkat ni, saya dapat mengenali beliau merupakan seorang yang sangat bersemangat, sangat berdedikasi, mempunyai wawasan yang sangat jauh untuk pembangunan dan juga kemajuan madrasah Dar seluruh negeri Terengganu. Dan beliau juga merupakan seorang yang sangat besar sumbangannya sehingga kita di peringkat negeri, kalangan para mudir-mudirah ini berjaya menubuhkan muafakat mudir Dar negeri Terengganu dengan tujuan untuk menyatukan perkara-perkara yang bagi kita boleh disatukan, di antaranya pengurusan madrasah Dar itu sendiri, perjalanan apa-apa program dan pembangunan murid yang boleh kita kongsikan pengalaman bersama. Dan beliau merupakan di antara nadi lah dalam penubuhan madrasah Dar ini sendiri. Beliau merupakan orang yang saya kira hidup sepenuhnya untuk madrasah Dar, mengorbankan seluruh kehidupan beliau, yang kita tahu bahawa berada di madrasah Dar ni memang cabaran dan juga bebanan serta tanggungjawabnya mungkin sangat jauh berbeza dengan yang kita namakan pengetua ataupun guru besar di sekolah-sekolah di bawah kementerian, yang mereka memiliki kemudahan-kemudahan yang banyak, guru yang berpengalaman, bajet yang datang daripada sumber yang mungkin sebahagian besarnya daripada kementerian sendiri. Tetapi kita di Madrasah Dar ni semua terbeban, kebanyakannya para mudir-mudirah ni walaupun ada lembaga pengaruhnya, tetapi bebanannya biasanya kita lihat pengalaman kawan-kawan saya ni mungkin dah lama lah di Madrasah Dar, bermula 2019. Tapi sebagaimana Ustazah Zaimah, beliau seorang yang orang kata sama jadi dengan Madrasah Dar di Madrasah Darussalam, sangat masuklah dengan keseluruhan perjalanan Madrasah Dar ni. Semuanya boleh dikatakan hampir, kalau tak kata 100% pun 90%-nya ditanggung oleh mudir-mudirah. Sudah tentu bukan satu beban yang mudah, bukan satu tanggungjawab yang mudah untuk digalas. Tetapi kerana beliau ni dengan pengalaman yang ada, dengan semangat yang ada, dan sebagaimana yang saya sebut tadi, keseluruhan kehidupan beliau tu boleh dikatakan memang dicurahkan untuk Madrasah Dar itu sendiri, sehingga beliau mampu menggerakkan Madrasah Darussalam yang merupakan salah satu daripada madrasah yang agak baiklah, agak stabil dari sudut perjalanannya, dan juga cemerlang dari sudut pengurusan, dari sudut pencapaian akademik, dan juga dari sudut kemenjadian murid itu sendiri. Ini saya rasa sahabat-sahabat di Madrasah Dar sangat mengetahui akan kemampuan Ustazah Zaimah itu. Jadi pemergian beliau ni memang kami di Muafakat Mudir cukup terasalah dalam keadaan kita baru sama-sama menubuhkan Muafakat Mudir ni, dan beliau sendiri merupakan nadi yang sangat penting kepada kami. Dengan pengalaman beliau, walaupun ada sahabat-sahabat lain yang juga mudirah-mudirah lain, mudir-mudir lain, tetapi dengan pengalaman beliau berada di Madrasah Dar, bermula daripada guru biasa kepada guru penolong kanan, sekarang mengakhiri jawatan beliau sebagai mudirah, memang merupakan satu aset yang besar kepada kita di peringkat Muafakat Mudir, bahkan kepada Madrasah Dar seluruhnya. Jadi saya rasa pemergian beliau bukan Muafakat sajalah yang terasa, tetapi seluruh guru-guru Dar negeri Terengganu, pihak jabatan sendiri saya rasa, dan murid-murid beliau di Darussalam sendiri, bahkan
murid-murid di madrasah-madrasah yang lain yang mengenali beliau memang sangat terkesanlah dengan pemergian beliau, dan kita mengharapkan bahawa seluruh pengorbanan beliau di Madrasah Dai ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, digandakan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala tempatkan beliau di kalangan para minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Dengan nama Allah, dengan Allah, daripada Allah dan kepada Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, dan benarlah perkataan segala rasul. Tidak ada malaikat dengan satu seruan, maka manusia sekalian akan dihadapkan di hadapan Allah. Ya amatillah, ya amatillah, ya Zaimah binti Zainab, ya Zaimah binti Zainab, ya Zaimah binti Zainab, yarhamkillah, zahabat anil dunya wa zinatuha seperti al-an'am fi barzakhin barazil akhirah. Wahai Zaimah binti Zainab, mudah-mudahan engkau mendengar akan buat ini. Mudah-mudahan memberi rahmat dari Allah Ta'ala akan kamu. Kamu sekarang berada di satu alam yang dinamakan barzakh, menuju pada alam akhirat. Telah pergi daripada dunia dan setiap perhiasan. Jadilah kau sekarang ini berjaga di alam barzakh, salah satu daripada tempat persinggahan sementara menuju kepada alam akhirat. Fala tansil ahda alladhi faraqtina alaihi fi dar dunya wa qadimti bihi ila dar al-akhirah wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kami berpesan kepadamu, wahai Zaimah binti Zainab, maka janganlah engkau lupa akan perjanjian yang bercerai engkau akan kami di atas demikian itu perjanjian, iaitulah syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya malaikat Allah Ta'ala. Dan ingatlah, sebentar lagi akan datang kepada kamu dua orang malaikat yang diwakilkan kepada kamu dan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu yang telah meninggal dunia daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan engkau terkejut dan jangan engkau takut. Ketahuilah bahawa kedua itu makhluk dijadikan oleh Allah sebagaimana kamu juga makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datang kedua malaikat tersebut kepada kamu yang bertanya keduanya akan kamu, siapakah Tuhan kamu dan apakah agama kamu dan siapakah nabi kamu dan apakah iktikad kamu dan barang apakah mati kamu di atasnya, maka jawab oleh kamu, wahai Zainab, jawab, Tuhanku sebenar-benarnya adalah Allah. Maka demikianlah jawabmu sehinggalah bertanya mereka itu pada kali yang kedua dan kali yang ketiga, dan itulah mudah-mudahan itulah yang baik. Maka jawab olehmu akan kedua dengan suara yang terang dan ketiadaan takut dan bimbang. Bermula Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, Nabi Muhammad itu adalah Nabi, dan Islam itu adalah agama, dan Quran itu adalah imam, dan Kaabah itu adalah kiblat, dan sembahyang lima waktu itu adalah kewajipan, dan kaum muslim itu adalah saudara, dan Nabi Ibrahim kekasih Allah itu bapa, dan hidup dan matiku hanyalah di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berpegang teguhlah wahai Zaimah binti Zainab di atas ini hujjah, dan ketahuilah bahawa kamu sekarang berada di alam barzakh sehinggalah sampai kepada saat dibangkitkan kamu oleh Allah Ta'ala daripada kubur menuju kepada
akhir kami ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu insya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan memberi kesejahteraan kepada kamu. Tuhan juga akan menetapkan hati kamu. Kami sekalian hanya mampu berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjinakkan hati kamu yang liar dan Allah menaruh belahan Tuhan kepada kamu yang berdagang seorang diri di dalam kubur ini. Mudah-mudahan Allah akan memberi keampunan dan memaafkan kesalahan kamu serta menerima segala amal kebajikan kamu. Ya Rauf, Ya Rahim, wahai Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, wahai yang maha lemah lembut, wahai yang mendengar serta menerima seruan hamba yang bersifat kelemahan, kami merayu dengan hati yang penuh kasih Allah dan dengan perasaan terharu, penuh pengharapan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah hendaknya mayat ini disaksikan akan dia atau diazabkan akan dia. Sesungguhnya adalah ia adalah hamba-Mu yang dhaif miskin, terpaksa berpisah dengan segala ekspektasi kaum keluarga dan sahabat anda dengan hati yang penuh hidup dan berduka. Ia telah keluar daripada alam dunia yang telah benderang ini masuk ke alam barzakh yang gelap gulita dan menuju ke alam akhirat dengan berdagang seorang diri, meninggalkan segala keseronokan, kesukaan dan kelazatan dan demi menyaup tuamu ya ilahi, Tuhan yang maha berkuasa di atas segala kelakuan. Ya Rahim, Ya Wadud, kami merayu dengan ikhlas dan hati yang penuh dengan harapan. Sekiranya kamu menyaksikan akan mayat ini adalah disebabkan kesalahan dan dosa sendiri. Tetapi jika kamu mengampunkan akan dosa ini, maka adalah kamu Tuhan yang maha adil, yang maha pengampun, tambahan pula lautan keampunanmu sangatlah luas. Ya Allah, Ya Manan, dah kiranya kami menerima segala amal kebajikan semayat yang menderita ini. Ampunlah segala dosa dan kesalahan, jauhi daripadanya azab dan kesulitan yang maha dahsyat, yang maha hebat, yang maha ngeri, yang tidak ada siapa yang sanggup untuk berhadapan dengan siksaan-Mu dan tidak ada siapa pun yang mampu untuk berhadapan dengan azab siksaan-Mu yang maha dahsyat. Dan tidak ada pengharapan, tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat pengaduan malaikat semata-mata kepada-Mu ya ilahi. Wahai Tuhan yang maha penyayang, tetapkanlah iman, beri rahmat keampunan ke atas dan jadikanlah dia daripada golongan mereka yang mendapat kemenangan, kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Masukkanlah dia ke dalam golongan orang-orang yang soleh yang berbuat dosa ahli surga dan dapat berjaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa lagi? Taubatkanlah diri, bahwa yang bernyawa pasti akan mati. Siapkanlah bekal menghadap ilahi, bahwa alam kubur yang kan kau lalui. Gelap sempit sunyi, kau seorang diri. Datang dua malaikat bertanya padamu, takkan ada orang yang kan membantumu kecuali amal yang kan membelah.